hadis al-Qudsi, Inna Allah Ta'ala yaqulu ibnu Adam tafarraqu li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqra wa illam taf'al malaktu yadaka syughla wa lam asuddu faqra. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Allah menyatakan, kata Allah, wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Dan kemudian kata Allah, maka aku akan penuhi dada kamu dengan kekayaan, dan aku akan menjauhkan kamu daripada kefakiran. Dan jika kamu tidak berbuat yang sedemikian, maka aku akan membuat kamu tenggelam dalam kesibukan yang sesibuk-sibuknya, sedangkan aku tiada menghapuskan kefakiranmu. Al-Fadhil, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izinkan kita sehingga malam ini kita masih diberi peluang dan kita masih lagi membukakan ruang. Mudah-mudahan menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita dan gantikan dengan rahmat-Nya buat kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seruan Allah dalam hadis Qudsi jelas pada kita hari ini, yang untuk kita teruskan sisa-sisa hidup kita hari ini tak tahu sampai bila. Mungkin kita ni termasuk dalam golongan orang yang akan dipercepatkan ataupun orang yang akan dilambatkan, bergantung kepada kehendak Allah atas diri kita masing-masing. Maka tuan-tuan, sebagai persediaan kita dalam umur yang kita sedang miliki hari ini, di antara pengorbanan yang kita wajib lakukan, yaitu menyempurnakan ibadah kepada Allah sebagai seorang hamba. Karena kebanyakan kita hari ini, setelah Allah Ta'ala sempurnakan nikmat, Allah beri kepada kita makan, Allah beri kepada kita kehidupan, tapi ibadah kita tak jalan dengan baik hari ini. Sedangkan ibadah itu waktu yang kita kena beri antara kita dengan Allah Ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam kitab dia, tuan-tuan dan puan, dia kata kita wajib memberikan waktu pada 6 perkara. Kata Imam Syafi'i, wajib atas kita ni, kita berikan waktu kita ni pada 6 perkara. Yang pertama, wajib kita berikan waktu untuk Allah berbual dengan kita. Yang pertama sekali, kita wajib berikan waktu untuk Allah berbual dengan kita. Apa maksudnya, tuan-tuan dan puan, untuk Allah berbual dengan kita? Iaitu kita baca Quran. Waktu ini kita wajib adakan. Dan waktu yang paling afdal untuk kita baca Quran adalah waktu pagi dan juga waktu malam. Maknanya bangun pagi itu dan sebelum tidur. Ini waktu yang afdal. Selebih daripada itu terpulang ke kita. Kita nak baca lepas asar, kita nak baca waktu duha, kita nak baca waktu zuhur, terpulang ke kita. Tapi kata Imam Syafi'i, kita wajib mengadakan waktu yang pertama sekali, waktu Allah nak berbual dengan kita. Itu sebabnya, tuan-tuan dan puan, bila kita hari ini tak boleh nak baca Quran, bukan masalah iman, tetapi masalah Allah tak nak berbual dengan kita. So sebab kita tak boleh nak baca Quran, sebab Allah turunkan Quran semata-mata dia nak berbual dengan kita melalui kalam yang dia turunkan pada kita. Quran bukan Allah Ta'ala turunkan kepada binatang, dah Allah turunkan pada manusia. Bukan Allah turunkan pada malaikat, dah Allah turunkan pada kita. Maka tujuan Allah turunkan Quran ke kita ni, di antaranya kerana Allah nak berbual dengan kita. Jadi tuan-tuan, bila Allah nak berbual dengan kita dengan satu kalam, yang kalam tu daripada dia, lalu kita hari ni tak ambil enak, kita tak pernah nak ambil Quran, kita tak pernah nak adakan asuh, maka tuan-tuan puan, seolah-olah seorang raja panggil kita untuk nak sembah, kita tak nak terima pelawaan raja. Maknanya tuan-tuan, kita cukup biadab dalam hidup ni bila kita tak boleh adakan masuk untuk Allah nak berbual dengan kita. Kita cukup biadab, tuan-tuan dan puan. Kebiadaban ni Allah Ta'ala akan datangkan suatu bala ke kita. Apa bala yang paling besar? Di antaranya Allah jauhkan kita daripada rahmat, dan Allah tak jadi
menjadikan kita ni seorang manusia untuk dia bimbing ke jalan akhirat. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, kalau kita orang yang sedang dalam soal ibadah antara kita dengan Allah ni, kita kena sempurnakan. Kenapa? Karena Allah hidupkan kita, dia tak minta kita bayar, dia minta kita beribadah ke dia. Kita tahu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk ibadah ke aku. Maka tuan-tuan tentang mana yang kita sempurnakan perbuatan Allah Ta'ala dengan kita, punya kasihnya Tuhan ke kita, dia turunkan satu kalam khusus, dia turunkan daripada dia semata-mata untuk nak berbual dengan kita. Lalu kita menolak perbualan Allah dengan kita, tuan-tuan. Inilah orang yang paling biadab dalam hidup. Bila mana Allah nak berbual dengan dia, dia tak ada masuk untuk nak berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk yang pertama, kata Imam Syafi'i. Masuk yang kedua, kata Imam Syafi'i, kita kena berbual dengan Allah. Apa dia maksud berbual dengan Allah ni, tuan-tuan? Kita kena memperbanyakkan sembahyang sunat. Jadi tuan-tuan, sembahyang fardu ni memang dah ditentukan oleh Allah, tapi kita seronok nak berbual dengan Allah dengan sembahyang. Allah seronok nak berbual dengan kita melalui Quran. Kita seronok nak berbual dengan Allah dengan sembahyang. Itu sebab dua sembahyang, tuan-tuan, kita jangan tinggal. Jangan tinggal melebihi 7 hari. Yang pertama sekali sembahyang duha, yang kedua sembahyang tahajud. Dua sembahyang ni jangan tinggal melebihi 7 hari. Itu sebab Allah jadikan dalam tempoh hidup kita ni, hari itu ada 7. Tujuannya, tuan-tuan, tidak melebihi 7 hari itu. Siapa-siapa yang meninggalkan Tuhan melebihi 7 hari, siapa-siapa yang meninggalkan tahajud melebihi 7 hari, maka tuan-tuan, Allah Ta'ala akan gelapkan hati dia. Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan pada diri dia. Allah akan hilangkan rahmat yang Allah nak beri kepada seluruh kehidupan dia. Itu sebab tuan-tuan dan puan, tapi kebanyakan kita faham hari ini yang kata sembahyang Tuhan untuk kayu. Itu orang Melayu yang faham. Tuan-tuan, sembahyang Tuhan bukan untuk nak kayu. Soal kayu itu hak Allah Ta'ala. Soalnya kita hari ini seronok nak berbual dengan Allah melalui solat, dan solat yang paling Allah Ta'ala suka untuk kita berbual dengan dia, dua solat, iaitu solat Tuhan dan solat tahajud. Yang lain-lain itu terpulang ke kita, tuan-tuan. Tapi dua solat Allah Ta'ala paling suka. Itu sebab Nabi SAW kata apa? Nabi kata sembahyang duha itu adalah sembahyang orang yang ahli taubat. Makna kata dia ni nak berbual dengan Allah kenapa? Nak ngadu orang, nak ngadu dengan macam-macam masalah dalam hidup kita ni. Misal kata, tuan-tuan, tak ada orang yang hidup hari ni tak ada masalah. Kita dalam rumah tangga ada masalah, kita dengan jiran ada masalah, kita dengan masyarakat ada masalah. Maka penyelesaian bagi masalah ini kita ngadu ya Allah yang menjadikan masalah. Kita ngadu ya Allah yang menyelesaikan masalah. Apa cara kita nak ngadu ya Allah? Dengan sembahyang. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sembahyang 5 waktu ni, tuan-tuan, insya-Allah kita jaga. Tapi yang kata solat yang Allah Ta'ala suka untuk kita berbual dengan dia, kadang-kadang kita tak jaga, tuan-tuan. Sebab apa tak jaga? Sebab kita tak rasa berbual dengan Allah ni suatu nikmat. Kita tak rasa macam tu. Sedangkan Allah nak beri nikmat pada hati tu, nikmat pada menjalani kehidupan tu melalui kita berbual dengan dia. Apa tuan-tuan? Banyak masalah kita selesai. Itu sebab tuan-tuan dan puan, apa pun masalah yang mendatangi kita, kita jaga 2 waktu solat ni. Yang wajib tu memang kita jaga lah. Tapi kita jaga 2 waktu sembahyang ni, sembahyang tahajud dan sembahyang duha. Jadi kita tentukan hari. Misal kata tuan-tuan, kita tak boleh nak buat tiap-tiap malam. Kita buat dalam seminggu semalam pun cukup lah. Malam Jumaat tu kita ambil untuk kita nak solat duha pun jadi tuan-tuan. Maknanya kita nak kena jaga hubungan kita dengan Allah melalui solat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kita jaga waktu itu untuk mengenal Allah.
Apa waktu mengenal Allah ni? Waktu ilmu. Tuan-tuan membuat itu sebabnya. Satu hari Nabi SAW, Nabi ni dia tanya ke Jibril. Jibril turun jumpa Nabi, Nabi tanya ke Jibril. Kata Nabi, wahai Jibril, aku nak tanya, kata Nabi, kalaulah Allah Ta'ala jadikan kau duduk bumi, apakah perkara yang paling kau suka untuk buat? Ini di antara soalan yang Nabi tanya ke Jibril. Maka tuan-tuan sekalian, Jibril AS jawab ke Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kalaulah Allah jadikan aku ni penduduk bumi, di antara perkara yang aku suka nak buat ada 3 perkara. Kata Jibril AS. Yang pertama sekali, irsyadul dhalim. Yang pertama sekali, kata Jibril, aku nak jadi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Aku nak pimpin tangan-tangan orang yang tersalah jalan. Aku nak pimpin tangan-tangan orang yang tersalah simpan. Tuan-tuan nama puan, hari ini di keliling kita berapa ramai orang-orang yang tersalah simpan, berapa ramai orang-orang yang tersalah jalan. Sebab apa dia tersalah simpan? Sebab apa tersalah jalan, tuan-tuan? Sebab tak nak mengaji. Ada majlis ilmu kita tak nak datang, sedangkan majlis ilmu ni masa yang kita wajib beri. Kenapa? Di antara masa untuk kita nak kenal Allah Ta'ala yang cipta kita, tapi kita tak beri masa. Hari ini tuan-tuan buat, kita suka ambil jalan mudah, jalan singkat. Hari ini kita kata tak sampai pergi masjid, tak sampai mengaji, tak apa. Hari ini YouTube pun banyak. Tuan-tuan sama buat, yang namanya ilmu ni, walau macam mana pun, dia kena bertalaki. Yang namanya ilmu, yang kita duk tengok YouTube ni tuan-tuan, itu sebagai refresh. Itu sebabnya kadang-kadang hari ni tuan-tuan, timbul orang-orang yang mengaku sebagai ahli agama dalam YouTube. Bila bercakap ni tuan-tuan, banyak yang menyalahi perkara yang sebenar daripada kita. Sebagai contoh, yang paling latestnya pun tuan-tuan, siapa dia? Ustazah Afifah. Dan contoh tuan-tuan sekalian, ilmu doktor pun dia ambil, ilmu tok guru pun dia ambil, semua ilmu boleh ke dia. Ya, di antara kalam dia apa? Dia kata, siapa yang banyak minum susu, banyak kutu. Kan nama merakyat ni tuan-tuan. Ilmu doktor dia ambil, ilmu tok guru pun dia ambil. Itu sebabnya tuan-tuan buat, hari ini kita jangan ambil jalan mudah. Aku tak sampai nak pergi mengaji, cukup tengok YouTube. Kita pun buka-buka tuan-tuan, kita tak tahu siapa dia. Sebab bila mengaji ni, kita kena tahu susu galuh tok-tok guru yang duduk depan kita yang nak kongsikan ilmu. Itu sebab dari segi law dan dari segi law-nya hari ni, kita tahu susu galuh. Dari segi law-nya, kita tahu dia ni ada tauliah contoh. Maka tuan-tuan dan puan, kenapa? Kerana ini nak memimpin kita ke jalan akhirat. Di antara yang Jibril nak sangat, kalau dia jadi manusia, dia kata, aku nak pimpin manusia, aku nak bawa manusia yang sesat ni kepada kebenaran. Ini di antaranya. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita ni tak boleh nak pimpin orang, kita jadilah orang yang nak dipimpin. Makna kena tawaduk lah sikit. Sebab tuan-tuan, dalam soal hukum hakam, dalam soal salah waktu, hari ini banyak kita buat waktu yang salah daripada waktu yang betul. Terlalu banyak. Maka bila dibetulkan, kita kata orang yang membetulkan itu salah, sebab kita kurang ilmu. Melainkan kalau kita tu tawaduk. Maka tuan-tuan, bila kita tak ada ilmu, hidup kita memang banyak terjauh, banyak tersimpan daripada kebenaran. Tuan-tuan dan puan, apa yang paling kita takut dalam hidup? Yang paling kita takut, kalau kita ni tak dipilih sebagai ahli akhirat. Itulah perkara yang paling kita takut. Tuan-tuan dan puan, persoalannya jelas. Kita semua ni manusia yang akan menghadap Tuhan. Jadi bila kita menghadap Tuhan, agak-agak apa yang kita nak bawa dan apa benda yang akan kita bawa. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak ada persediaan untuk nak bawa sesuatu yang kita boleh berhujat depan Tuhan jadi sebab kita masuk dalam syurga, masihkah kita nak hidup dengan kelalaian hari ini? Masihkah kita nak hidup dengan leko hari ini?
Kalau Allah Ta'ala tak pilih kita sebagai orang yang ahli akhirat, ini perkara paling malang di sepanjang kehidupan. Tapi kalau Allah pilih itu kehendak dia dengan sebab rahmat. Tuan-tuan membuat saya nak bawa contoh. Saya nak bawa contoh 3 minggu lebih tuan-tuan buat, saya bersama dengan AIM. AIM ni amanah ikhtiar Malaysia, kita tahu kan. Jadi AIM ni dia buat satu program di satu pondok di Kuala Langat, di Labuhan Dagang, di Banting. Dia minta saya, walaupun AIM ni dia minta saya untuk nak menyampaikan sumbangan kepada pondok ni. Dia buat program tu. Maka tuan-tuan dia buat pada hari Sabtu pukul 3 petang sampailah asar, waktu Sabtu lebih kurang. Lalu tuan-tuan sekalian, saya pun diminta lah bagi tazkirah, dia lebih kurang tak lama, dalam 50 minit ya. Maka selesai kita bagi tazkirah, apa semua sekali pegawai AIM pun ada beruncap. Lepas tu tuan-tuan sekalian sampaikan sumbangan. Sebelum azan asar habis majlis dah, sebab lepas asar makan, waktu makan AIM sponsor makan kepada anak-anak pondok. Maka tuan-tuan saya pun duduk lah nak tunggu waktu azan tu, duduk dalam surau madrasah. Maka ada satu orang tua tuan-tuan datang ke saya. Dia memang tuju betul ke saya, satu orang tua. Saya nampak orang tua ni usul sangat-sangat, saya nampak macam tu. Dan keadaan dia tak terurus. Sebab tuan-tuan sekalian, dia pakai jubah, dia pun seret lantai, tak terurus. Dan musuh dia tu nampak sangat. Dia duduk sebelah saya, dia salam. Lepas tu dia tanya, Ustaz daripada mana? Dia tanya, itu soalan. Jadi saya pun jawablah soalan dia tuan-tuan. Lalu kemudian saya pula tanya dia. Saya kata, Pak Cik dah lama pergi sini kan? Saya tanya tu soalan saya. Dia kata, baru 8 bulan Ustaz, dia kata, dan baru baca Iqra 1. Tuan-tuan dan puan dengar elok, ini sebagai pengajaran. Tapi apapun keberuntungan dia, Allah pilih dia untuk ke akhirat. Ini keberuntungan yang paling besar. Umur 65 tuan-tuan. Saya tanya dia, Pak Cik buat dah berapa bulan di sini, dah berapa lama sini? Baru 8 bulan. Baru 8 bulan, baru baca Iqra 1. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, lepas tu saya tanya lagi soalan kat dia. Saya kata, Pak Cik umur berapa? Saya tanya. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, dia nak gurau dengan kita. Dia nak gurau. Dia kata, Ustaz agak-agak berapa? Dia kata. Pada pandangan mata saya tuan-tuan, dengan nampak uzur dia tu, dengan nampak cara tak terurus dia tu, macam 70 lebih nak dekat-dekat 80. Macam tu lah pada pandangan saya. Lalu bila dia nak gurau dengan kita, dia minta kita teka umur dia. Saya pun teka lah 70 lebih kot, dia kata. Dia pun gurau lagi dengan saya, kalau 70 lebih itu berapa Ustaz? Ini memang betul-betul nak gurau tuan-tuan. Orang tua yang dalam kesunyian. Jadi tuan-tuan sekalian, saya kata 75 kot. Saya kata macam tu. Dia pun kata, tak Ustaz, tolak 10, dia kata. Jadi maknanya umur dia baru 65. Tapi nampak uzur sangat tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Bapa mentua saya umur 67, nampak ganteng lagi kan? Jadi dia umur 65 nampak uzur sangat-sangat. Kita kata, ya Allah, kesian dia pakcik ni. Maka tuan-tuan dan sekalian, saya pun tanya lah dia daripada mana sikit lebih kurang. Dia pun cerita, lepas tu azan. Azan berhenti tuan-tuan, sembahyang asar. Lepas asar ni dah selesai semua sekali, dia pun ambil makan yang disediakan oleh AIM tu, dia nak bawa balik ke pondok dia. Saya nampak budak-budak semua cari tempat masing-masing ke surau tu, jadi masing-masing di surau lah, tak balik pondok, tapi dia nak balik ke pondok dia. Saya pun panggil dia, saya kata, Pak Cik mai dah duduk makan dengan saya. Dia kata, tak apa Ustaz, dia kata saya nak balik pondok. Saya pujuk dia, saya kata mai duduk makan dengan saya Pak Cik ke nak? Lalu Alhamdulillah dia terima lah pelawaan kita, duduk sama dengan saya. Bila duduk sama dengan kita ni tuan-tuan, barulah kita tahu cerita sebenar.
Bila dah duduk sama, makan sama-sama ni tuan-tuan dan puan, saya pun tanya. Saya kata pakcik memang datang sini memang niat nak ngaji pondok ke? Ni soalan saya pertama masuk duduk. Memang pakcik niat nak ngaji pondok ke? Saya kata. Dia pun mula bercerita kan. Dia kata tak ustaz, saya tak tahu pun pondok ni macam mana dan tak pernah terfikir dan tak pernah ambil tahu sebelum ni. Maka dia cerita tuan-tuan sekalian, lepas isteri saya meninggal lagi tu ustaz, lepas dia isteri dia meninggal, setahun selepas isteri dia meninggal tu, daripada permulaan isteri meninggal selama setahun, dia duduk seorang-seorang di rumah. Anak ada 5 orang tuan-tuan. Seorang anak pun tak jenguk, seorang anak pun tak tanya khabar, seorang anak pun tak beri duit, tak buat apa pun, seolah-olah tak ada anak. Dia cerita dengan saya tuan-tuan dan puan, dia menangis dan kerana Allah saja kan, saya pun nangis sama. Satu orang tua yang bercerita tentang kehidupan dia selepas mak masing-masing dia meninggal, masing-masing tak tahu dah yang dia ada bapa. Setahun duduk seorang. Dia kata dia bukan kerja kerajaan, dia pencen kerja swasta. Masa dapat duit pencen swasta itu tuan-tuan, RM1,000 ke apa nama ke ni, dia habis beri pada anak-anak dia, dia habis beri pada cucu dia, dia tinggalkan sikit untuk dia makan tu. Maka tuan-tuan, itulah yang dia gunakan selama setahun. Selama setahun dia seorang. Maka tuan-tuan dan puan dia bercakap, dia kata ustaz, setahun saya duduk seorang, anak-anak seorang pun tak ambil tahu, jenguk pun tak, balik pun tak, tanya khabar pun tak. Saya sunyi ustaz, tepi rumah kakak saya di Sentul. Saya nak duduk dengan kakak saya di Sentul, rumah abang ipar saya, lebih kurang 2 bulan saya duduk rumah kakak saya di Sentul. Maka satu hari itu kakak saya cakap, pupuk dan baju dalam beg, nak hantar saya ni ke suatu tempat. Saya tanya kakak saya, nak hantar di mana? Kakak saya tak cakap, abang ipar pun tak cakap. Dalam kereta ni tak cakap ke mana pun. Sedangkan yang nak dihantar tu saya ustaz. Maka bila dah sampai di pondok ni, barulah kakak saya cakap, nak hantar sini. Daripada duduk seorang-seorang, duduk sini akan ada kawan, dia kata. Maka masa tu ustaz dia kata, bila nampak pondok ni, saya rasa nak terjun kereta masa tu. Tapi berfikir balik fikir apa, kalau balik rumah pun saya seorang, kalau pergi rumah kakak pun tak tahu sampai bila orang boleh terima. Maka saya relakan hati untuk nak duduk ke pondok. Inilah pertama kali dalam hidup. Maka tuan-tuan dan puan, dia kata masuk pondok tu kena bayar yuran pendaftaran 2,000. Abang ipar saya bayarkan sebab saya tak ada duit. Dan duduk pondok tu kena bayar yuran makan sebulan 300. Tok Guru bawa saya pergi ke Baitul Mal Selangor, minta Baitul Mal Selangor, alhamdulillah Baitul Mal bagi tuan-tuan kepada pondok ni untuk pakcik ni 300 sebulan selama mana dia mengaji di sini. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tanya dia, saya kata pakcik, dah 8 bulan pakcik duduk sini, pakcik baru baca Iqra 1, saya ulang balik beliau ustaz, baru baca Iqra 1, baru mula belajar mengaji. Maka tuan-tuan puan, apa yang saya cakap ke dia? Saya kata pakcik lah orang yang paling beruntung. Dalam usia yang macam ni, Allah Ta'ala pilih pakcik untuk jadikan pakcik orang yang ahli akhirat. Pakcik orang lah yang paling beruntung. Selama 8 bulan kat situ tuan-tuan, anak tak jenguk, anak tak tahu pun, tak telefon, anak mungkin tak tahu dia duduk situ. Dah 8 bulan. Maka saya kata pakcik jangan rasa saya duduk sini, inilah tempat terbaik untuk pakcik. Pakcik seronok tak sekarang ni, tenang tak? Dia kata tenang ustaz, saya duduk sini. Saya kata pakcik orang paling beruntung. Allah jadikan satu jalan cerita, Allah matikan isteri. Dalam isteri itu mati, pakcik duduk seorang-seorang setahun, anak-anak tak ambil tahu. Kalau anak-anak tak ambil tahu, saya cakap semua tu atas kesilapan pakcik yang lalu. Pakcik taubat, ya Allah